KPM. Didik TV KPM. Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Assalamualaikum, salam sejahtera, annyeong. Kepada anda semua diharapkan semuanya sihat-sihat. Ingat, kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Baik, hari ini subjek yang kita akan belajar dan sekaligus insya-Allah dapat tackle subjek ini dan mendapat keputusan yang cemerlang adalah rekaan dan jahitan pakaian. Ini kalau kita tahu merupakan subjek elektif dan katanya cikgu hari ini datangnya jauh sangat. SMK Ceras. Kan? Jauh kan? Jadi saya pasti anak-anak murid daripada SMK Ceras. Adakah cikgu saya? Adakah cikgu saya? Nak tahu cikgu awak ke tidak? Jom kita tengok profil cikgu hari ini. Never give up. Itu dia moto daripada cikgu kita Azmira yang mempunyai pengalaman sebanyak 18 tahun. Assalamualaikum. Salam. Cikgu lama, cikgu 18 tahun cikgu. Memang dah lama. Ini mesti setiap tahun mendapat banyak tempahan baju Bolehlah. Cuma kena kurangkan sikit lah. Bila mengajar tu penat. Jadi kena kurangkan sikit lah menjahit tu. Cikgu perlu ke asisten tak? Saya ada asisten. Kalau Akmal nak jadi asisten pun apa salahnya? Boleh cikgu. Yang penting bulan-bulan cikgu bayar saya RM10,000. Okey, baik cikgu. Terima kasih. Cikgu, saya nak tanya kepada cikgu lah kan. Mengenai subjek ini yang kata mempunyai pengalaman sebanyak 18 tahun. Apa yang cikgu, pandangan cikgu sendirilah kan mengenai subjek ini. Adakah ianya subjek yang senang untuk skor ataupun subjek yang kalau mereka tak buat ulang kaji ataupun mereka ulang kaji, insya-Allah akan mendapat keputusan yang cemerlang. Cikgu Azmira. Okey. Sebenarnya subjek rekaan dan jahitan pakaian ni diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Baik. Lebih kurang 20 tahun. Okey, jadi bagi saya bila subjek ini diperkenalkan di sekolah untuk sekolah harian biasa, sekolah akademik, pelajar-pelajar yang berminat dengan subjek-subjek seperti kemahiran sangat-sangat pelajar tu dapat mempelajari kemahiran. Okey. Selain daripada itu, mereka juga dapat menjadi usahawan setelah mereka mempunyai kemahiran. Itu dia cikgu. Cikgu, saya tahu kenapa cikgu nervous cikgu. Sebabnya cikgu tak pakai hand sanitizer kan? Macam apa kita mengena kan? Tapi cikgu, sebelum kita sambung kita punya ni, apa kata kita pergi membuat protokol kesihatan dulu cikgu Sebab kami di sini orang kata sangat menjaga. Jadi boleh cikgu, mari ke sini. Kalau dekat sini kalau cikgu dapat lihat kita ada hand sanitizer, cikgu boleh menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Okey, dan saya pun akan menggunakan hand sanitizer ini untuk kita orang kata membasmi kuman lah, sebab kita tahu kita nampak kan benda-benda tersebut. Jadi cikgu dah bersihkan tangan dan sekarang ini cikgu boleh membuka cikgu punya pelitup muka untuk memberi keselesaan kepada cikgu sewaktu mengajar nanti. Dan kalau boleh kita jangan campak-campak, kalau boleh kita simpan di tempat yang selamat macam cikgu ada di sini. Cikgu punya ziplock, sila cikgu. Letak di situ dan saya letak saya punya ziplock di dalam poket saya yang bersih dan selamat, insya-Allah. Cikgu boleh letak dalam. Okey. Letak je cikgu. Kenapa cikgu macam pening kepala kat situ? Okey, cikgu dah bersedia cikgu Okey, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, tapi sebelum itu kita tahu kan cikgu tadi ada mengatakan mengenai subjek ini yang diperkenalkan oleh KPM 20 tahun yang lepas. Lebih kurang 20 tahun yang lepas cikgu kan. Dan rata-ratanya semua yang mendapat keputusan yang cemerlang. Tetapi kita nak tahu juga apa pandangan pelajar mengenai subjek ini. Adakah ianya senang ataupun susah? Jom kita tengok. Didik TV KPM. Saya suka dengan subjek rekaan dan jahitan pakaian ini kerana saya dapat mempelajari banyak ilmu asas tentang rekaan dan jahitan pakaian di sekolah menengah. Ia juga dapat menjadikan saya seorang yang kreatif dan berfikiran di luar kotak. Dalam pada masa yang sama, saya juga meminati subjek ini dan berharap
agar dapat menceburi bidang ini di masa yang akan datang. Saya suka mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian ini kerana saya boleh mendorong pola dan melukis pakaian dengan unik di sekolah. Saya juga meminati pelakon fashion yang terkenal iaitu Datuk Izman Huzaini. Saya berharap impian saya menjadi pelakon fashion yang terkenal pada masa akan datang tercapai. Saya suka dengan subjek rekaan dan jahitan pakaian ini kerana saya dapat mempelajari banyak ilmu berkaitan bidang fashion bermula dari mengambil ukuran badan, menerah pola, menggunting sehinggalah menjahit pakaian. Saya berharap impian saya untuk menjadi pelakon fashion yang terkenal akan terlaksana, insya-Allah. Bye-bye. Didik TV KPM. Itu dia anak-anak cikgu daripada SMK Ceras. Nampak yang kalau dapat lihat cikgu belakang tu ada baju-baju yang patut mannequin. Itu semua orang buat ke cikgu? Itu pelajaran buat lah. Okey, saya dah tahu dah. Tahun ni kalau nak buat baju raya ke baju apa-apa lah dah boleh cari cikgu dan anak-anak cikgu boleh Cikgu ni dia angguk je. Apa saya cakap? Dia angguk je. Betul ke salah ke? Dia tetap angguk. Baik cikgu, saya pasti semua pelajar-pelajar yang mengambil subjek ini diorang dah bersedia, tetapi kita nak berhenti rehat dulu, kita lag dulu. Selepas ni baru kita akan sambung balik dalam Road to Success SPM 2021. Iya, selepas ini. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid masuk ke kelas di dalam Didik TV Road to Success SPM 2021. Baik, hari ini subjek yang kita nak belajar adalah apa ni? Rekaan dan jahitan pakaian bersama dengan Cikgu Azmira. Tapi sebelum itu, ini dia kalau anda dapat lihat, tak tahu mana datang daripada langit ke, daripada siapa? Mestilah daripada kawan-kawan ataupun murid-murid di luar sana yang menghantarkan kad untuk Hari Guru. Dan kalau anda dapat lihat, ini merupakan kad fizikal. Tapi, apa kata? Dengan kata pun kita ada kad, ikat juga kan? Jadi kita tengok dululah ikat ucapan yang dihantarkan oleh murid-murid di luar sana. Jom kita tengok. Ini dia. Happy Teacher's Day. A good teacher can inspire hope, ignite the imagination and instill a love of learning. Yup, no words can express my gratitude to you. I am really thankful to God for blessing me with a teacher like you. Hashtag terima kasih cikgu. Siapalah hantar ikatnya kan? Cantik betul. Terima kasih kepada anda yang menghantar ikat ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan saya mesti cikgu tersebut yang anda hantarkan cukup berbangga dengan anda. Okey. Itu ikat dan sekarang ini macam saya cakap tadi ada juga physical card daripada ini dia kalau anda dapat lihat daripada SJKT Melaka Kubu Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI namanya Pavitran. Kelas apa? Kelas A+ kot. Okey. Yang mana kat sini, nampak tak cantiknya kawan-kawan. Kalau anda dapat lihat di sini kan, tulisan-tulisannya, gambar-gambar, rama-rama semua sangat-sangat cantik. Ini mengingatkan saya pada ketika dululah. Kalau dapat lagi orang kata diberi peluang, saya akan buat sama cantik macam ini. Terima kasih kepada Pavitran. Baik, itu serba sikit mengenai kad untuk Hari Guru dan sekarang ini Cikgu Azmira. Cikgu okey cikgu? Okey. Tunggu siapa tu kat situ? Saya pasti cikgu menantikan anak-anak muridnya daripada SMK Ceras. Dengan kata semuanya wanita. Dan siapakah pelajar-pelajar ini? Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Ini dia pelajar-pelajar dari SMK Ceras. Hello, Assalamualaikum. Annyeong. Salam. Salam. Okey, nampaknya saya seorang je cakap bahasa Korea kat sini, but it's okay. Kita ada siapa ni kalau kita tengok? Syazlina Zul. Apa khabar Syazlina? Khabar baik. Khabar baik, alhamdulillah. Kita juga ada Siti Nur Haslina Hamzah dan juga kita ada Fasha ke Tasha? Fasha. Panggil Fa. Yang mana kalau kat belakang cikgu kita tengok buku-buku kita nak tunjuklah dia seorang yang rajin. Buku-buku kat belakang tu penuh. Lepas tu kita juga ada Nur Izani. Apa khabar Nur Izani? Tudung tu kenapa tudung tu? Kita juga ada Asila Aliani dan juga kita ada Aina. Betul Okey, kalau kita nampak itu masalah mic siapa tu? Kita boleh off lah.
Aina rupanya sebab kita tengok angin dia dekat langsir rumah bilik dia tu kuat cikgu. Rumah dia mungkin kat tepi pantai lah kot. Pantai kat KL lah. Kat KL kan. Okey, saya pasti cikgu, diorang dah bersedia. Dan penonton-penonton pun dah bersedia, kawan-kawan di rumah juga dah bersedia. Cikgu Azmina dah bersedia? InsyaAllah saya dah bersedia. Ya, macam nak masuk game show. Jadi tanpa menaikkan masa lagi, ayo kita mulakan kelas kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rekaan dan jahitan pakaian. Dipersilakan cikgu. Okey. Boleh cikgu kita mulakan? Baik, saya mulakan. Boleh. Ini dia. Okey, ini. Gambar selfie siapa tu? Okey, subjek rekaan dan jahitan pakaian untuk SPM 2020. Okey, sebenarnya untuk tahun ni kita telah masuk format baru iaitu KSSM. Okay. Jadi bentuk soalan dan juga format soalan juga berubah. Okey. Sebelum ni kalau KBSM formatnya masa menjawab adalah 2 jam 30 minit. Okey. Tapi untuk KSSM masa menjawab adalah 2 jam. Mana hilang lagi 30 minit cikgu? Dah diringkaskan sikit lah soalannya. Baik, faham. Okey. Hari ini kita buat ulang kaji untuk tingkatan 4. Okey, modul 1 pengenalan kepada bidang rekaan fashion dan pembuatan pakaian. Okey. Sebelum kita mempelajari rekaan dan jahitan pakaian ni, rekaan fashion, bagi saya perlu untuk setengah pelajar ni mempelajari asas dalam rekaan dan jahitan pakaian fashion itu sendiri. Dia kena tahu definisi, kategori fashion, jenis-jenis fashion dan prospek kerjaya sebagai pelajar yang mempelajari rekaan dan jahitan pakaian ni. Baik. Okey, seterusnya cikgu, kalau kita dapat lihat ini dia. Okey. Ini adalah nama-nama modul yang terkandung dalam buku teks untuk rekaan dan jahitan pakaian. Okey, bagi format baru KSSM tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, kita lihat dulu untuk modul tingkatan 4. Okey, tingkatan 4, murid-murid perlu menghabiskan ataupun menyiapkan lebih kurang 7 modul kesemuanya. Okey, bermula daripada modul 1, pengenalan kepada bidang rekaan fashion dan pembuatan pakaian. Okey, di sini murid mempelajari tentang bidang rekaan fashion dan pembuatan pakaian. Okey, jenis-jenis fashion, kategori fashion dan juga cara untuk melestarikan fashion. Supaya kita tidak membuang pakaian-pakaian lama, kain-kain tu secara sesuka hatilah. Okey. Kemudian masuk 1.2 untuk modul 1, kita mempelajari prospek kerjaya dalam dunia fashion. Okey. Bila masuk ke modul 2, okey, murid-murid mempelajari bahan dan alatan jahitan. Okey. Jadi untuk menghasilkan suatu pakaian tu penting bagi murid untuk mengetahui apakah bahan yang digunakan untuk menghasilkan pakaian di samping alat-alat jahitan. Okey. Bahan-bahan jahitan untuk pengetahuan murid-murid adalah bahan yang kita habis guna seperti fabrik, benang, hiasan-hiasan, manik, labuci. Dan alatan adalah alat yang kita gunakan untuk menghasilkan pakaian tersebut. Termasuklah mesin jahit. Kalau mesin jahit juga Akmal, ada banyak jenis mesin jahit ya. Betul. Mesin jahit tepi, mesin jahit biasa, mesin jahit industri, mesin jahit sulaman. Malah untuk jahit lubang butang pun ada mesin jahit yang khas untuk menjahit lubang butang. Okey, kita masuk modul 3. Modul 3 ni murid-murid mempelajari ataupun mengenal pasti jenis-jenis fabrik, termasuklah gentian-gentian fabrik itu sendiri. Okey, dari situ murid dapat mengetahui fabrik apa yang sesuai untuk menjahit pakaian-pakaian tertentu. Okey. Kemudian masuk kepada modul 4, murid kena menghasilkan sampel jahitan. Di mana murid menghasilkan asas-asas jahitan daripada jahitan yang paling mudah sehingga kepada ciri-ciri setiap pakaian tu. Maksud saya ciri-ciri tu adalah kalau kita lihat pakaian kita pakai, ada collar, ada lengan baju, ada kocek, seluar tu ada zip, pada kain pun ada zip dan sebagainya, ada butang. Jadi setiap proses jahitan tu murid kena hasilkan sampel dahulu. Dengan baju Melayu ada pesak, ada yang baju Melayu betul. Ada pesak, ada yang tak ada kan? Ada pesak, ada tak ada. Itu yang dah dimodernkan lah. Sama juga macam baju kurung lah. Ada pesak juga. Kemudian modul 5, seni rekaan fashion. Ini agak menarik lah modul ni sebab di sini murid-murid mempelajari cara menghasilkan rekaan pakaian. Mereka bukan menghasilkan rekaan pakaian tetapi juga cuba
mengaplikasikan media-media yang berbeza dalam setiap rekaan. Okey. Okey, dan rekaan-rekaan ini juga termasuklah rekaan-rekaan yang daripada rekaan yang pakaian biasa, pakaian casual hinggalah pakaian yang kita lihat macam pelik-pelik sikitlah. Macam art to wear dan sebagainya. Okey. Kemudian modul 6, proses penghasilan pakaian. Okey. Kita lihat daripada modul 1, modul 2, modul 2, modul 3, modul 4 dan modul 5. Murid-murid mempelajari asas-asas, tapi bila masuk modul 6 barulah murid mempelajari proses untuk menghasilkan pakaian itu sendiri bermula daripada ukuran badan. Okey. Kalau ukuran badan tidak diambil dengan betul, maknanya pakaian itu tak dapat dihasilkan dengan baik. Okey. Jadi bila kita lihat pelanggan kita memakai pakaian tu mungkin tak selesa, mungkin rasa ketat ataupun terlalu longgar. Jadi proses paling awal murid perlu hasilkan adalah mengambil ukuran badan. Okey, selepas mengambil ukuran badan, dalam proses yang sama juga penghasilan pakaian ni, murid perlu mempelajari cara mendraft pola. Okey, mendraft pola pakaian. Dia macam kalau kita buat rumah tu, itulah pelannya. Kalau dalam penghasilan pakaian pun samalah. Itulah pelan bagi pakaian. Okey, macam baju kurung sendiri pun ada dia punya pola sendiri. Kalau macam Akmal pakai jaket pun ada dia punya pola, seluar dan sebagainya lah. Baik. Okey. Dan setelah menghasilkan pola pakaian tu, barulah murid boleh menggunting fabrik, membentang dan menggunting fabrik sehinggalah menjahit pakaian sehingga ianya siap. Okey. Modul 7, kita masuk pakaian casual. Okey, untuk modul 7 ni ada 3 jenis pakaian casual yang murid kena hasilkan ataupun kena siapkan. Okey, yang pertama adalah skirt, palazzo dan juga blouse. Ini yang mereka kena menghasilkan, cikgu? Mereka kena hasilkan lah. Baik. Okey. Okey, seterusnya. Dan seterusnya, cikgu? Okey. Ini dah tingkatan 5. Bila dah habis menyiapkan modul untuk tingkatan 4 dan 7 modul semuanya tadi, okey, kita masuk ke modul tingkatan 5. Okey, tingkatan 5 ni kalau kita tengok macam sikit kan modulnya. Ada 4, tingkatan 4 ada 7 modul. Sebab apa, Akmal? Sebab murid-murid ni kena buat persediaan untuk SPM pula. Sebab tu waktu menghasilkan modul ni sangat singkat. Kalau sebelum ni sehingga Julai. Tapi selepas ni sebabkan kita PKP dan sebagainya, mungkin akan dilanjutkan sikitlah proses pentaksiran untuk modul tingkatan 5 ni. Okey. Kita masuk modul 8. Okey, modul 8 adalah pakaian tradisional. Okey, ini adalah modul pilihan. Okey, dalam modul pakaian tradisional ni ada 5 jenis pakaian tradisional mengikut kaum di Malaysia. Okey, yang pertama adalah baju kurung, baju kebaya, baju Melayu, kemudian suit Punjabi untuk India dan juga Cheongsam. Jadi murid-murid boleh pilih lah dia nak jahit yang mana. Tak semestinya kalau murid tu murid Melayu dia kena jahit baju kurung ataupun kebaya je. Okey, mungkin dia boleh cuba untuk menjahit Cheongsam. Okey, kita lihat budaya ataupun kaum lain memakai pakaian tradisional dan kita cuba menghasilkan pakaian tersebut. Okey. Dan kalau murid lelaki nak jahit baju kebaya pun tak ada masalah. Tak semestinya dia kena jahit baju Melayu. Kalau yang lelaki kena buat baju lelaki, yang perempuan kena buat baju perempuan kan? Selalunya macam itulah. Tapi kalau kita belajar rekaan dan cipta pakaian ni, semua kita kena belajar. Okey, supaya ilmu dalam bidang fashion ni bertambah. Okey, baik. Modul 9, pakaian kanak-kanak. Okey, di mana murid kena hasilkan pakaian kanak-kanak, gaun kanak-kanak kita fokus kepada pakaian kanak-kanak perempuan. Okey, sebab kita lihat kalau fashion untuk lelaki dengan perempuan ni, kalau perempuan lebih complicated lah. Okey, kalau lengannya ada kepuk-kepuk, lengan kembang. Kalau skirt, kalau kanak-kanak perempuan suka pakai skirt kembang dan sebagainya, ada hiasan-hiasan. Okey, kalau pada lehernya ada collar. Sebab itulah kita utamakan kepada pakaian kanak-kanak perempuan. Cikgu, kalau macam yang tudung Nur Izzani pakai tu kepuk-kepuk juga ke? Itu Cikgu Mira nampak macam beralun lah dia punya. Beralun. Itu kan kepuk-kepuk, cikgu. Saya kan itu yang kepuk-kepuk. Habislah saya lepas ni Nur Izzani dia akan DM saya. Abang, kenapa abang cakap macam tu pasal tudung saya? Abang tahu tak? Bergurau. Okey, cikgu. Teruskan, cikgu. Okey, saya teruskan. Modul 10 tadi. Okey, modul 10 adalah rekaan fashion pakaian.
Okey, modul 10 ni memang macam abah sikit lah bagi seorang murid. Rekaan fashion pakaian. Seseorang murid yang mengambil subjek rekaan dan jahatan pakaian ni. Sebab mereka harus melakar, okey. Dia kena fikir cara nak melakar dan mencipta rekaan fashion yang istimewa, okey. Dan dia kena jahit pakaian tu sampai siap. Okey. Bermula daripada mengambil ukuran badan. Okey, mungkin dia boleh pilih juga dia nak menjahit pakaian tu ataupun mereka pakaian tu untuk siapa? Untuk individu mana? Mungkin mungkin ibunya, okey, mungkin kawan-kawannya, mungkin cikgu-cikgu kat sekolah tu. Okey. Sebab selepas selesai menyiapkan rekaan fashion pakaian ni, murid tu kena buat fashion show ataupun persembahan fashion di sekolah. Mungkin kita boleh buat secara maya jugalah. Okey. Faham. Okey, seterusnya modul yang terakhir adalah modul 11 projek keusahawanan. Okey, di mana di sini murid mempelajari untuk menjadi seorang usahawan. Oh, nice. Jadi kita lihat daripada awal tu murid mempelajari paling asas menjahit, okey. Sehingga siap satu pakaian, buat fashion show ataupun buat persembahan fashion. Akhir sekali kalau kita ada kemahiran menjahit tu, kita boleh merancang untuk menjadi usahawan juga. Dan juga memasarkan brand sendiri kan? Betul, boleh memasarkan brand sendiri. Okey. Jadi di sini saya lihat peluang tu sangat luas di mana kalau pelajar tu, murid tu habis SPM nanti, kalau dia tidak bekerja, tidak bekerja sambilan, mungkin dia boleh ambil tempahan dan menjadi rumah. Ya, cikgu pernah tanya tak dekat anak-anak murid cikgu daripada SMK Ceras ni, kalau insyaAllah satu hari nanti kan bila mereka berjaya kan, cikgu pernah tanya tak apa brand yang diorang nak keluarkan? Itulah saya nak tanya juga ni. Syazlina Zul, kalau awak ada satu clothing line, apa nama brand tersebut? Jangan lupa on mic dululah. Kan cakap tak dengar pun. Apa? Adakah SZ? Tak tahu lagi. Adakah Chana L ke? Chana L? Chana L. Oh, tak tahu lagi Tak boleh fikir lagi? Kalau si kawan awak yang sebelah tu, apa namanya tadi tu? Fatin ke apa? Fasha. Fasha. Kalau Fasha, apa line yang awak nak keluarkan? Apa line? Clothing line awak, brand awak? Tak fikir lagi. Oh, tak fikir lagi Oh, sebab setengah pelajar dorang dah ada planning sendiri cikgu kan? Betul. Siapa ada kat sini yang dah ada nama brand dia sendiri dah? Kalau one day nanti insyaAllah bila dah habis SPM dah berjaya, ada tak? Kalau ada boleh angkat tangan. Oh, belum ada lagi Saya rasa Izani mungkin ada lah sebab dia pakai tudung pun macam unik sikit. Nampak cikgu bahan awak tau, bukan saya. Cikgu bahan awak. Saya rasa apa tau cikgu? Brand dia apa tau? Kepuk-kepuk. Brand daripada Izani dapatkan baju kurung kepuk-kepuk. Okey cikgu. Yang Asila ada tak awak punya brand sendiri? Tak ada juga? Mungkin Tak ada lagi. tak ada lagi hoodie kot. Tak tahu lah sebab dia pakai Saya rasa murid-murid saya ni malu-malu kot depan TV ni. Kenapa? Kalau dekat sekolah kat kelas macam mana cikgu? Siapa yang paling kecoh, paling meriah cikgu? Rasa Asilah lah. Asila kontrol lah Asila. Kenapa Asila kontrol Asila? Asila orangnya tinggi lampai. Oh, tinggi lampai Dia tinggi. Kalau dah minta berdiri kan macam penuh pula skrin. Jadi dia tu, macam kakak kawasan lah dalam kelas tu. Dia kakak kawasan cikgu? Okey, sekejap lagi kita tengok kakak kawasan ke atau di sebaliknya. Sebab pelajar saya memang 6 orang ni lah dalam satu kelas. Memang tak ramai. Oh, so dia jagalah kawan-kawan dia. Lebih kurang macam tu lah. Okey, baik. Jom cikgu, kita teruskan. Sebab tadi kakak kawasan kita Asilah, dia cikgu nak lagi belajar, nak lagi. Ya, sabar. Okey, kita teruskan cikgu. Okey, murid-murid. Okey semua? Okey Okey, boleh cikgu teruskan Aina okey dengan angin sepoi-sepoi bahasa kat sebelah tingkap tu. Okey, saya harap murid-murid semua fokus. Yes. Okey, lihat betul-betul dan kalau rasa nak cuba menjawab soalan, okey, ataupun nak memberi pendapat, okey, boleh angkat tangan. Boleh. Ya, dan onkan mic anda. Okey, Siti Naslina Hamzah. Oh, penuh saya sebut. Okey, baik. Seterusnya cikgu. Okey, saya teruskan. Baik. Ini dia. Okey, sebelum kita mulakan dengan ulang kaji kita lihat dulu format terbaru KSSM untuk kertas periksaan rekaan dan jahitan pakaian. Okey. Format pentaksiran
Pentaksiran KSSM MPV rekaan dan jahitan pakaian menggunakan 2 instrumen. Baik. Okey. Kita ada 2 kertas ya kat sini, kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 berbentuk ujian bertulis ataupun teori. Okey, dan kertas 2 pula adalah kerja khusus. Okey, kerja khusus ni adalah modul-modul yang saya sebutkan tadilah. Okey, yang terkandung dalam buku teks tadi. Jadi, murid-murid kena menyiapkan semua modul tersebut okey untuk ditaksir oleh guru. Okey, dan markah daripada kerja khusus tersebut akan ditambahkan dengan markah kertas 1. Okey. Untuk kertas 1 ni markah dia diambil 40%. Dan kertas 2 pula diambil 60%. Okey, format instrumen pentaksiran, jenis instrumen, okey, ujian subjektif. Dia tidak ada soalan objektif lah. Okey. Kemudian jenis item terbahagi kepada 2, iaitu bahagian A dan bahagian B. Okey, bahagian A respons terhad, bahagian B respon terhad dan respon terbuka. Yep. Okey, respon terhad ni adalah terhad kepada modul yang dipelajari oleh murid itu sendiri dalam buku teks. Okey, manakala respon terbuka adalah lebih kepada pengetahuan amlah tentang dunia fashion. Okey, boleh saya teruskan tentang format ni? Boleh Okey, cikgu. kalau tak faham boleh tanya saya ya. Okey. I go. Okey, I know Okey. good. Right. Format peperiksaan. Seterusnya kita lihat bilangan soalan. Okey, untuk bahagian A ada 15 soalan. Kena jawab semua soalan. Baik. Okey, jangan tertinggal satu pun soalan ni ya, murid-murid. Okey, dan bahagian B ada 4 soalan. Jawab semua juga. Jumlah markahnya, okey, bahagian A 60 markah, bahagian B 40 markah dan jumlah keseluruhan adalah 100% markah. Okey. Okey. Tempoh ujian 2 jam. Okey, peruntukan masa mengikut bahagian. Bahagian A masa dicadangkan adalah 45 minit sahaja. Manakala bahagian B dicadangkan adalah 75 minit. Okey, kita lihat kat sini bahagian A ada banyak soalan kan? Okey, ada 15 soalan tapi kenapa masa menjawab tu agak pendek daripada bahagian B tadi? Okey. Tahu tak kenapa murid-murid? Sebelum Kenapa? cikgu jelaskan kat sini. Kenapa? Dah semua dah Awak tunduk semua bawah. Awak semua pun pernah lihat kan bentuk soalan macam mana? Okey, kalau kita lihat soalan untuk bahagian A, dia lebih ringkas. Okey. Dan bentuk soalannya contohnya macam kita padankan, tanda right. Okey, tapi untuk bahagian B masa dicadangkan adalah 75 minit sebab masa menjawab tu murid perlu menghuraikan setiap soalan yang ingin dijawab. Okey, penghuraian tu lebih panjang sebab itulah masa menjawab tu lebih panjang jugalah. Okey. Boleh cikgu teruskan? Cikgu kalau nak tanya apa-apa, cikgu tanya dulu kita punya Kak Long kawasan. Asila. Kalau dia on lah cikgu. Kalau off lah. Asila, ada apa-apa soalan nak tanya cikgu? Asila? Ada. Tak ada lah. Means maksudnya semua tak ada cikgu. Sebab yang lain dia mengikut dia punya kakak dia. Kak Long kawasan Asila. Yang lain okey. Yang lain okey Okey, cikgu teruskan. InsyaAllah. Okey. Baik, seterusnya cikgu. Apa tu? Ini pengenalan kepada modul 1 lah. Okey. Modul 1 namanya, saya ulang balik pengenalan kepada bidang rekaan fashion dan pembuatan pakaian. Okey. Saya terus kepada ulang kaji. Ulang kaji untuk modul 1. Boleh. Okey. Kita terus masuk ke bahagian A Alright. Sebab saya buat ulang kaji kat sini ada 2 bahagian, bahagian A dan juga bahagian B. Okey. Okey. Jadi bahagian A-nya, kalau kita dapat lihat situ baju-baju kan? Betul. Saya back ada baju-baju. Saya nak tanya jugalah murid-murid saya ni. Cikgu boleh minta mereka untuk membaca soalan dan sekaligus menjawab soalan tersebut. Cikgu, silakan. Okey, siapa nak mulakan dulu? Kalau lihat baju kat situ, okey, baju tersebut tergolong dalam jenis apa? Ingat lagi tak cikgu dah ajar sebelum ni? Busana mewah. Busana mewah ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai apa? Aina nak cuba? Tanya. Macam dah sebut tadi, hot apa? Busana Aina? mewah. Hot culture.
Betul. Haute couture. Boleh ulang Haute- Aina? Apa dia Aina? Coat apa? Haute couture. Coat couture. Coat couture. Betul. Betul sebutan Aina sebab Akmal Ya. saya ajar dalam bahasa Inggeris lah sebutannya haute couture, tapi kalau yang saya belajar fashion selama ni sebutannya adalah haute couture. Maksudnya bukan maksudnya, itu adalah istilah dalam sebutan dalam bahasa Perancis lah. Dia couture. Dia lain sikit macam kan dengan buku. bahasa Inggeris. Rasanya pelajar pun boleh cubalah nanti. Ya. Okey. Tapi cikgu, kalau saya dapat lihat busana mewah ini kan, semuanya macam orang kata gaun-gaun, dress kan. Betul. Adakah pakaian seperti yang ada seluar tu juga boleh dikategorikan sebagai dalam busana mewah, cikgu? Boleh juga. Oh, boleh juga Tapi rekaannya perlu kelihatan mewah jugalah. Okey. Mungkin seluar tu boleh diletakkan hiasan, mungkin padanan seluar macam kita pakai jaket yang mewah-mewah, ditambahkan dengan rekaan yang unik dan menarik. Jadi rekaan tu akan kelihatan mewah dan maksud rekaan ataupun busana mewah ni adalah pakaian tu memang ditempah khas oleh seorang pelanggan kepada perekanya dan kita akan memakai pakaian yang tidak sama dengan orang lain. Sebab tu disebut custom made sebagai lah orang kata. ya, custom made lah. Dan rekaan tu pun satu je untuk kita je. Okey, faham. Baik, itu sedikit mengenai busana mewah, cikgu Okey. Cikgu teruskan. Alright. Okey, contoh soalan 1. Ya, cikgu nak minta siapa untuk membaca dan menjawab soalan yang pertama ini? Siapa nak membaca soalan ni? Ada siapa-siapa? Siapa jawab dulu dia boleh keluar kelas lagi awal. Okey, cikgu akan bacakan dulu soalannya. Okey. Tapi nanti bila nak menjawab nanti, siapa-siapa nak cuba boleh angkat tangan. Saya nak minta ni lah Siti Nur Haslina Hamzah. Dia senyap je tadi. Haslina tu dia pendiam sikit. Tapi dia beritahu kat saya hari ni dia tak berapa sihat. Okey. Tak apa, Tapi insyaAllah. dia cuba jugalah untuk bersama kita hari ni. Yang penting cikgu, tudung Haslina dengan tudung Izani warna sama. Warna sama. Jiran Betul. barangkali. Okey. Okey. Silakan cikgu, soalan yang pertama. Berikut adalah definisi rekaan fashion dan pembuatan pakaian. Okey. Apa maksud definisi tu, murid-murid? Kita tanya Apakah Haslina maksud Hamzah. definisi? Siti Nur Haslina Hamzah, silakan. Ya, awak. Apa yang awak faham tentang perkataan definisi? Ya, Haslina? Maksud kepada rekaan fashion. Betul. Haslina cakap definisi adalah maksud kepada rekaan fashion dan pembuatan pakaian. Bagus Haslina. Tepat jawapan tu. Ya, Alalan dia boleh jawab lah cikgu untuk soalan ni. Boleh Haslina cuba? Boleh ke? Cikgu bacakan terus soalannya. Boleh. Okey. Kita lihat kat sini ada dia punya. Ya, Haslina? Haslina okey Haslina? Saya baca Okey, dulu dia okey. punya Okey. soalan. Soalan dulu. Cikgu baca soalan baru awak jawab. Ke awak nak baca soalan? Awak nampak ke? Okey. Nampak. Okey. Silakan cikgu. A. Gaya atau style pakaian dan tingkah laku yang berubah mengikut masa. B. Proses menghasilkan sesuatu produk. C. Sesuatu yang dipakai pada tubuh badan. D. Sesuatu yang dicipta atau direka. Okey, jadi bila murid-murid melihat dia punya maksud ataupun definisi bagi istilah rekaan fashion dan pembuatan pakaian ni, murid-murid kena padankan jawapannya, okey, dengan istilah tadi. Okey. Okey, kita lihat kat sini ruang jawapan dia. Padankan definisi itu dengan istilah berikut dengan menulis A, B, C dan D pada ruang yang disediakan. Istilah yang diberi kat sini ada pembuatan, okey, ada fashion, ada pakaian dan juga rekaan. Dia sama dengan tajuk modul ni lah tadi. Okey. Jadi Baik, Haslina. untuk apa tu pembuatan Untuk pembuatan yang mana satu? Yang mana satu? Haslina, A, jawapan B, dia. C or D? D. Proses menghasilkan sesuatu produk. Proses menghasilkan sesuatu produk. Okey, yang lain nak tahu apakah jawapannya? Okey, murid-murid kat rumah nak tahu apakah jawapannya? Apakah jawapannya cikgu? Betul ke Okey, salah? kita lihat. Macam betul je Haslina. Awak ada tengok jawapan ke Okey. tadi? Tahniah. Betul, pembuatan adalah proses menghasilkan sesuatu produk. Dia Ya. tak semestinya produk fashion. Apa saja produk yang kita hasilkan adalah
prosesnya. Okey, dan seterusnya Okey. kalau fashion yang mana satu? A atau C Fashion. atau D? Oh, Hasina jawab semua Kita bagi dia. Okey. Haslina? Haslina. Ya, Kalau untuk fashion, A, C atau D? Haslina. atau style pakaian serta tingkah laku yang berubah mengikut masa. A cikgu dia kata gaya fashion. atau style pakaian tingkah laku yang berubah mengikut masa. Fashion. Adakah betul? Kita tengok. Okey. Alhamdulillah betul juga Haslina. Yes. Maksud Okey. fashion adalah gaya ataupun style pakaian dan tingkah laku yang berubah mengikut masa. Kita lihat fashion ni memang berubah-ubah ya. Betul. Daripada zaman dahulu sampai sekarang. Kadang-kadang tu dia berputar balik. Daripada orang kata seluar bob cut, lepas tu straight, lepas tu skinny, lepas tu sekarang banyak orang pakai seluar kembang balik cikgu Kembang kan? balik, betul? Dia berulang-ulang. Yap. Okey. Kita lihat istilah pakaian, okey, nak disesuaikan dengan definisi yang mana? Mana satu kalau pakaian? Haslina? B, sesuatu yang dipakai pada tubuh badan. Haslina, pasti ke? Pasti ya jawapan dia, okey. Pasti. Cikgu tengok jawapan dia betul ke tidak? Pasti dia pun ragu-ragu cikgu. Okey, betul. C. Alright. Pakaian mestilah sesuatu yang kita pakai pada tubuh badan kita. Setiap hari pun kita memakai pakaian dan pakaian adalah sesuatu yang sangat dekat dengan manusia sebenarnya. Alright. Okey, betul cikgu Seterusnya, sesuatu yang dicipta, ni dah tahulah jawapan dia. Semestinya D lah. Confirm tahulah jawapan dia Jawapan dia Rekaan D. D. Iaitu sesuatu yang dicipta atau direka. Merupakan definisi kepada pakaian. Rekaan cikgu. Betul. Okey, baik. Jadi senang tak murid-murid nak skor untuk soalan bahagian A ni? Okey, sebab bila kita dah menyusun dia punya jawapan, okey, dan jawapan yang terakhir tu kita tahulah, betul. Memang kita boleh tahulah, ni agaknya jawapan yang betul untuk yang soalan terakhir tu. Senang ke susah, Senang ke susah nak kawan-kawan? skor? Senang ke nak dapat markah dia? Senang, 4 markah senang. keseluruhannya. Ya. Saya rasa Senang. cikgu, mungkin kita perlu berhenti rehat dulu lah cikgu. Okey. Sebab kita tengok macam, tapi sebelum kita nak berhenti rehat, saya kena minta izin dulu dengan Kak Long kita. Asila Aliani. Kalau saya nak berhenti rehat dulu, boleh ke Asila? Boleh. Oh, laju kau kan kalau minta rehat kan? Laju. Okey, jadi cikgu kita berehat dulu seketika Kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. We'll be right back. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, sekarang ini kita berada di dalam subjek rekaan dan jahitan pakaian bersama dengan Cikgu Azmira daripada SMK Ceras bersama dengan sekolah pilihan hari ini kawan-kawan kita daripada SMK Ceras. Apa khabar semua okey Masih lagi bertenaga? Masih lagi dalam landasan yang betul? Alhamdulillah. Baik, Cikgu. Tadi kita dah tanya dah kan soalan kepada Haslina mengenai salah satu contoh soalan. Dan kita nak tahu jugalah soalan-soalan lain yang kita boleh tanyakan kepada pelajar-pelajar yang lain. Silakan Cikgu Azmira. Okey, murid-murid. Boleh cikgu teruskan? Boleh Cikgu. Kak Long, Okey, Kak Long kita bagi green teruslah. light tu. Kak Long okey Kak Long? Melekatlah nama dia Kak Long lepas ni. Okey, kita lihat contoh soalan 2. Aha. Okey, kita lihat kat sini ada 2 jenis fashion. Okey. Okey, rajah 1 menunjukkan jenis fashion. Baik. Okey. A dan juga B. Saya rasa murid-murid tahu, boleh kenal pasti yang mana ataupun apakah nama untuk fashion A dan juga fashion B. Tadi ada dia orang sebutkan, ada murid-murid saya sebutkan tadi. Yang Untuk kotor-kotor tu. ya. Couture tadi tu. Kita tanya, mungkin kita tanya Aina dulu untuk menjawab soalan 2 ini. Aina. Aina boleh on mic Aina? Okey. Ya. Okey Aina. Mungkin boleh beritahu kepada kami semua apa jenis pakaian A dan juga B. A busana mewah yang panggil haute couture. Lepas tu yang B tu pakaian siap. Betul ke siap cikgu? ataupun ready to wear. Ready to wear. Betul. Yeah, Betul ready to Aina. wear. Tahniah.
Yeah. Ingat lagi apa cikgu ajar sebelum ni? Okey. Jadi, Aina nak jawab ke yang ni? Kita bagi dia jawab cikgu sampai habis. Okey, kita bagi dia jawab lah. Kita dera dia sikit. Kita lihat dia punya ruang jawapan kat sini. Padankan jenis question itu dengan menulis A atau B pada ruang yang disediakan. Okey, kalau murid-murid tengok, kalau Akmal pun perasan kat sini, ruang jawapan tu ada 4. Betul. Tapi pilihannya cuma ada A dengan B sahaja. Betul. Jadi macam mana cara nak jawab tu Aina? Boleh berulang-ulang tak jawapan A dengan B tu? Terbalik phone awak tadi. Excited. Boleh Okey, silakan Aina. Okey. Kalau kita jumpa bentuk soalan macam ni, dia ada 2 saja pilihan tapi ruang jawapan tu lebih daripada 2. Maknanya murid boleh menjawab jawapan yang sama lebih daripada 2 kali lah. Okey, jelas ya. Okey, ciri fashion dan juga jenis fashion, saiz ukuran yang standard iaitu XS, SM, L, XL dan XXL. Okey. Aina, apakah jawapan dia untuk yang nombor 1 tu? A, pasti A. Okay. Betul ke A? Cuba tengok balik Aina. Bukan. B. Ya Allah. Ya Allah Aina, kenapa Aina? Aina puasa. Salah sebut dah. Ya Aina. Betul Aina pasti jawapan B dia B. B. Tiba-tiba saya klik ni jadi A pula, macam mana? Nanti menyesal pula. Tak. B. Okey. Okey, yakin? Betul B. Asyik baik. Asyik baik, betul. Okey, Kemudian yang tahniah. kedua, menggunakan fabrik yang mewah dan berkualiti tinggi. Okey. Bila kita cakap fabrik mewah, berkualiti tinggi, kita tahulah pakaian jenis yang mana satu antara A dengan B ni untuk menghasilkan menggunakan dia kata fabrik A, tersebut. A, betul kata ya? A. Kali ni dia dia pasti. yakin Kali ni yakin. Aina Sebab dia sangat-sangat kata, yakin. Okey, betul. Pisang takkan berbuah 2 kali dah. Dia takkan buat kesilapan. Bila cikgu dah nampak semua sekali ni kat sini, siapa nak cuba? Harga, Okey. Yang lain harga mungkin yang kita boleh mahal. bagi Syazlina Zul. Harga yang earphone mahal. warna pink. Silakan. Harga yang mahal kerana di tempat khas. Pakaian tu di tempat khas. A. A. A kah? Betul ke? Betul. A. Alhamdulillah. Nasib baik tak jawab C tadi. Okey. Okey. Seterusnya, Yang bawah dia Syazlina. dihasilkan dan kuantiti yang banyak. B dia kata cikgu. Betul. Ya, sebab kita nampak kat gambar pun dah tunjuk dah. Ada kuantiti yang ya, banyak. betul. Nampak fashion yang sama, menggunakan fabrik yang berbeza-beza, saiz pun berbeza-beza juga. Ya. Okey, untuk pakaian siap ataupun ready to wear. Pakaian siap ni senanglah. Kita nak dapat minta maaf. It's okay cikgu. Kita Cikgu nak- okey cikgu nak air ke? Sebab puasa katnya kan. Okey. Pakaian siap ni memang senang dapati di pasar-pasar, bukan pasar, okey. Di kedai-kedai menjual pakaian lah sebab memang dia dijual dalam kuantiti yang banyak, saiz yang berbeza, okey. Ya. Dan dia punya pilihan fabrik pun banyak juga. Macam tu Jack tu Jack Earl yang tu kan. Ya, betul. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya Contoh soalan dia. Contoh soalan 3. Ya. Berikut adalah contoh pakaian. Nyatakan kategori pakaian yang betul pada ruangan yang disediakan. Okey, yang ni kita minta Kak Long. Kak Long. Kak Long. Kena Kak jawab Long duduk sana betul-betul. dah. Saya hampir tak nampak saya. Asilah tadi. Asilah. Okey, Asilah. Mungkin boleh menjawab soalan ini. Silakan. Boleh. Yang nombor 1 jawapan dia pakaian dalam. Okey, betul tak nama dia? Okey, betul pakaian dalam. Okey. Tahu tak apakah nama pakaian tu? Ingat lagi tak, Asilah? Izzy dipanggil inner, cikgu. Kalau istilah yang mereka belajar Singlet. adalah singlet tu CP-CP tu. Spaghetti, cikgu. Nama dia camisole. Okey, miso spaghetti pula. Ingat makanan je sekarang ni. Spaghetti pun betul juga, tapi kalau kita pakai pakaian sebelah dalam, okey, nama dia camisole lah. Okey, seterusnya. Baik. Pakaian yang Nombor 2, sebelah tu. Pakaian dia? apa? pakaian formal. Pakaian formal. Pakaian formal ni kita pakai ke mana Pergi pasar ke? Majlis. Majlis. Macam Abang Akmal pakai ni, adakah pakaian formal? Bukan. Pakaian Korea.
Aduh. Adakah Okey. betul Asila pakaian formal ke? Betul ke? Okey. Seterusnya cikgu. Asila, apa dia? Okey. Pakaian yang Nombor kat bawah tu. 3, pakaian khusus. Pakaian khusus, dia kata. Betul, pakaian khusus. Tapi Saya nampak pakaian macam tu pakaian apa? sukan. Jenis dia apa Untuk sukan. Untuk beriadah. bersukan. Untuk beriadah. Alright. Kategorinya memang pakaian khusus lah, tapi jenis pakaian adalah pakaian sukan untuk kita beriadah. Baik. Okey, seterusnya. Okay. Alright cikgu, mungkin kita boleh masuk bahagian B. Ada bahagian B ke cikgu? Bahagian B, belum lagi. Oh, belum lagi. Maksud ini kita hanya ada soalan saja cikgu ya. Kita masih lagi bahagian A. Okey. Berikut adalah contoh pakaian khusus. Okey. Pakaian tidur, pakaian kerja dan pakaian riadah. Padankan pakaian itu pada ciri yang betul dengan menulis A, B dan C pada ruang yang disediakan. Okey. Okey. Kita tanya ni Fasha pula. Haifa. Siapa Haifa? Nama panggilan dia saya panggil Haifa lah, nama depan dia. Siapa? Oh, Fasha Haifa. Silakan Haifa. Jawapan yang nombor 1 tu pakaian riadah. Pakaian yang riadah. dipakai C lah. untuk melakukan kegiatan pada waktu lapang bagi menyihatkan badan. Pakaian riadah. Betul. Pakaian riadah C. Okey, sebab kita lihat untuk menyihatkan badan Okey. Seterusnya, pakaian yang digunakan sebagai pakaian malam. Tapi pakaian ini selesa. Pakaian tidur. A. Pakaian tidur. Sebab kita dan pakai waktu malam kan? Okey. Dan seterusnya, pakaian digunakan untuk melakukan aktiviti pekerjaan yang bersesuaian dengan tempat dan apa tu? Keadaan. Dan keadaan adalah pakaian kirja. Saya pun boleh jawab cikgu. Mudah kan? Mudah Sangat nak skor. Cikgu, adakah kita akan belajar bahagian B juga cikgu? Ya. Mungkin kita boleh masuk ke bahagian B cikgu? Okey, boleh. Kerana orang kata masa tidak mengizinkan kita cikgu. Boleh kita masuk ke bahagian B cikgu? Okey, boleh ke cikgu? Cikgu tekan next saja. Tekan next saja Cikgu tekan next. Dan keluarlah bahagian B. Ada cikgu? Ada. Okey, ini contoh-contoh soalannya. Okey, Izani sekejap nanti kita tanya Izani jangan bersedih kat situ. Dekat tepi langsir, sabar. Okey, ini soalan yang terakhir untuk bahagian A tadi. Okey. Terus masuk bahagian B lah. Okey. Ini dia cikgu. Masih lagi dalam modul yang sama ya. Murid-murid. Mungkin cikgu boleh orang kata secara ringkasnya untuk memberitahu kepada pelajar-pelajar di rumah mengenai bahagian B ini, cikgu. Silakan. Okey, bahagian B ini soalannya masih lagi berbentuk subjektif. Okey, di mana murid perlu menjawab lebih kepada pengetahuan am. Baik. Yang berbentuk aras sederhana dan juga aras tinggi. Okey. Alright. Dan setiap satu soalan tu lebih kurang 10 markah lah. Dia punya markah penuh tu. Mungkin kita boleh terus melihat soalan bagi bahagian B, cikgu Okey, Rajah 2. Jom kita tengok. Apa yang awak semua nampak pada gambar tu? Izani mungkin boleh jawab. Macam longgokan apa tu Longgokan apa tu? Longgokan baju. Baju. Betul. Longgokan baju-baju Jadi Rajah 2 menunjukkan situasi antara kesan pengabaian penggunaan fashion yang lestari terhadap alam sekitar. Baik. Jadi kalau kita tak bijak dalam menguruskan pakaian-pakaian lama, kita kutip dan buang saja, akan jadi macam ni lah. Lambakan dan lama-lama kita punya bumi, alam sekitar kita, apa yang jadi pada bumi kita? Akan tercemar lah. Akan ditutup dengan pakaian ni semua pakaian ni. Betul. Okey. Seterusnya cikgu. Okey. Nyatakan dua ciri amalan penggunaan fashion lestari. Betul cikgu betul. Jadi Izani mungkin boleh jawab bagi soalan ini. Kenapa muka sangat terkejut Allah, tutup muka pula. Aduh, apa dia bahagian B nak jawab ni. Aduh, pening. Boleh ke Izani? Boleh ke Izani? Tak boleh cikgu. Tak boleh. Okey, mungkin ada kawan yang lain dapat membantu Izani untuk menjawab soalan ini bagi bahagian B. Ada siapa yang boleh menjawab? Izani malu ni, dia boleh sebenarnya, dia malu. Syazlina, silakan Syazlina.
Syaz bagus. Okey, Syaz. Silakan. Kita semula pakaian yang masih boleh digunakan. Okey, kita lihat dulu jawapan dia. Betul ke tidak? Alright. Betul. Dan seterusnya betul lah, nombor macam 2. sama lah jawapan dengan cikgu punya. Dia macam saling jawapan, cikgu. Kita semula pakaian masih boleh digunakan. Betul tu. Kalau pakaian tu kita pakai, mungkin pakaian tu masih boleh digunakan. Dia bukanlah pakaian lama tapi mungkin sendat ataupun longgar dan sebagainya. Kita boleh kumpulkan dan bagi pada orang lain lah yang memerlukan. Mungkin boleh hantar ke pusat kebajikan. Okey? Okey. Dan lagi satu, Syazlina. Membaiki pakaian yang rosak. Membaiki peralatan yang rosak. Membaiki apa? Pakaian yang telah rosak. Membaiki pakaian yang rosak. Ada pakaian rosak kat rumah? Ada? Ada. Hantar kat Izani tu. Awak baiki tak? Dia tengah fikir tu. Dia tengah fikir. Selalunya ni tak, cikgu. Syaz ni dia macam kopi ayat saya lah. Cikgu ada bagi modul jawapan ke cikgu kat mereka ni? Kat mana dia tengok ni jawapan ni? Kalau yang mana dapat lihat, baiki pakaian yang telah rosak supaya boleh digunakan semula. Betul. Okey, cikgu. Mungkin sebelum kita nak mengakhiri, cikgu kan, mungkin cikgu ada orang kata secara ringkas lah kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek ini. Adakah mungkin ada sebarang tips ingin kongsikan, cikgu? Okey. Bagi murid-murid yang meminati mata pelajaran rekaan dan jahit pakaian ni, okey, saya ingin kongsikan tip di sini. Jika anda meminati bidang fashion, jika anda ingin mempelajari kemahiran menjahit pakaian, okey, boleh menceburi bidang ini. Okey, dan prospek kerjaya dalam bidang ini sangat luas. Baik. Okey, bukan saja dapat kemahiran di sekolah, tapi bila dah tamat persekolahan nanti, okey, dapat menjadi pereka fashion kalau mereka minat untuk menjadi pereka fashion. Baik. Okey, dan juga boleh menjadi usahawan. Seterusnya menjadi seorang yang lebih kreatif. Baik. Dan berfikir di luar kotak. Okey, itu dia cikgu tapi sebelum kita nak mengakhiri ataupun menutup sesi kita, mungkin ada apa-apa soalan nak tanyakan kepada cikgu mengenai subjek yang kita belajar iaitu rekaan dan jahitan pakaian, kawan-kawan daripada SMK Ceras? Adakah soalan nak tanya? Tolonglah ada soalan. Kalau tak ada soalan, kita nak tanya diorang soalan, cikgu. Ada soalan ke? Izani? Tak ada. Nampaknya tak ada, cikgu. Sebenarnya diorang bersedia dah. Diorang mungkin orang kata dah bersedia untuk menjawab bagi subjek ini. Cikgu, betul cikgu InsyaAllah. Cikgu melihat mereka macam ada sesuatu cikgu ingin menanyakan kepada mereka. Cikgu ada apa-apa soalan ke cikgu? Tadi Akmal tanya tentang brand mereka kan? Ya. Saya nak tahu kenapa mereka pilih kelas ni sebagai subjek pilihan untuk elektif SPM. Sudah, soalan pergilah susah nak jawab. Kita terus tanya. Dia mesti ada sebab. Sebab Izani. sekolah memberi peluang kepada mereka memilih subjek elektif yang mereka nak. Sebab tu kalau ada 6 orang saja pelajar yang berminat, maknanya dalam 1 tahun tu ada 6 orang sajalah. Okey. Jadi kenapa mereka memilih subjek ini, cikgu Betul Itu soalan dia, cikgu? Betul. Okey, Izani, secara ringkas kenapa awak pilih subjek ini, Izani? Kenapa saya pilih sebab orang cakap pengalaman dia lebih luas. Macam mana? Ya Allah, luas. Okey, pengalamannya luas lah. Pengalaman yang luas. Okey, macam Haifa pula apa, Haifa? Kenapa awak pilih subjek ini? Sebab minat subjek ni. Sebab ada ruang, insyaAllah nak cuba di bidang ni. Okey, insyaAllah. Daripada Kak Long kita, Kak Long kawasan Asilah. Kenapa? Saya minat sebab saya nak cuba untuk buat pakaian. Okey, awak cakap tu sangat bersungguh-sungguh Okey, Syazlina. Saya minat sebab saya rasa macam saya ada bakat dalam bidang jahitan. Baik. Alright, dan juga Aina. Saya minat supaya nak tambah pengetahuan yang lebih banyak. Okey, jawapan selamat juga sama dengan Asila dan juga Siti Nurhaslina Hamzah. Saya nak jadi foto fashion yang terkenal. Amin. Jadi itulah, baiklah sudah. Orang kata kalau ada usaha, cikgu
dan juga minat. InsyaAllah apabila dua-dua ini digabungkan akan orang kata tercapailah cita-cita InsyaAllah. tersebut. Jadi cikgu, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Cikgu Azmina kita daripada SMK Ceras dan juga kawan-kawan kita daripada SMK Ceras. Terima kasih semua. Saya doakan anda mendapat keputusan yang cemerlang dan menjadi apa yang anda impikan. Baik, kepada anda semua, baiklah sudah, saya ingin mengundurkan diri dan kami juga ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anda sewaktu SPM 2021 nanti, insya-Allah. Alright, kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM. Harapan saya untuk anak saya yang akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini adalah semoga dia memperoleh kejayaan yang dapat membanggakan keluarga dan menjadi contoh yang baik kepada adiknya, serta dapat mengharumkan nama sekolah. Buat Marsha, berhenti merungut dan mengutuk kerana kedua-duanya akan membuatkan kita stres. Buang rungutan dalam fikiran, insya-Allah ilmu akan mudah meresap masuk ke dalam minda. Marsha anak yang kuat, anak yang hebat. Marsha akan cemerlang dalam SPM 2021.